Saya nak sebut satu dua perkara, dan kerana banyak tokoh-tokoh kita ni, apa yang dihadapi oleh dunia Islam. Dunia Islam tidak kurang masjidnya. Masjid dah cukup. Miskin-miskin Bangladesh pun banyak masjid. Dunia Islam tak kurang daripada orang yang memakai, dalam artikel saya sebut, yang memakai jubah. Jubah dah cukup. Dunia Islam tidak kurang daripada orang-orang agama yang menghiasi majlis-majlis kerajaan. Banyak majlis-majlis kita sebelum nak dimulakan, ada ustaz cakap, ada yang baca doa, ada yang bernasyid dan bermacam-macam. Tetapi dunia Islam sentiasa dilihat ke belakang. Dunia Islam sentiasa dilihat mundur, lemah, dan sentiasa menjadi mangsa orang lain. Kerana bukan soal mereka kekurangan jubah dan serban ataupun kalimat-kalimat agama, tetapi kerana kita kelemahan pentadbiran yang baik, good governance, yang merupakan perkara asas di dalam urus takbir kehidupan manusia. Kerana manusia ini dibahagikan kepada dua bahagian di dalam hubungan dia. Ini yang selalu saya sebut dalam banyak forum di peringkat berbagai-bagai peringkat. Ada perkara yang membabitkan hubungan antara kita langsung dengan Tuhan. Ada yang membabitkan hubungan antara kita dan manusia yang dituntut oleh Tuhan. Seringkali bahagian yang pertama yang membabitkan hubungan kita dan Tuhan, kita beri perhatian yang besar, dan kadang-kala kita salah dalam mengendalikannya. Dan bahagian yang kedua yang membabitkan urus takbir antara kita dan manusia, orang Islam sering cuai mengenainya. Saya, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya suka dengan satu peristiwa yang disebut oleh dalam hadis Bukhari di dalam peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, satu orang lelaki dia telah mati syahid lah. Jadi sahabat ni, syahid ni martyrdom, mata dia mati syahid kerana terbunuh kerana mempertahankan kebenaran. Dan bila sahabat-sahabat lain lihat mereka kata, Masya Allah, syahid fulan, syahid fulan mati syahid, fulan mati syahid. Sehingga satu orang mereka kata mati syahid. Nabi kata la, dia memang mati di medan perang. Nabi kata la, inni ra'aituhu finnar, inni ra'aituhu finnar fi burdatin, dalam sebagian riwayat fi aba'atin ghallaha. Nabi kata tak, Nabi kata aku melihat dia di dalam neraka disebabkan sehelai kain selendang yang dicuri di dalam pembahagian harta rampasan perang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, kalla wa inna syamlah allati akhadaha yawmal qiyamah lam akhadaha yawmal qiyamah tashta'ilu naran alaihi. Nabi kata tak, dia tak masuk syurga. Sehelai selendang yang dia curi pada hari peperangan Khaybar telah menyebabkan api menyala untuknya. Maksudnya dia dihukum oleh Tuhan. Maksudnya begitu besar mati kerana mempertahankan agama. Tidak masuk syurga kerana ada harta awam yang dicuri. Artinya semayang, pergi Mekah, pergi umrah, yang selalu kadang-kadang kita jadikan sebagai perlambangan orang tertentu, siapa-siapa saja taubat, selesailah masalahnya. Sedangkan mati syahid tak dapat menyelesaikannya jika dia mencuri harta orang. Kita kadang-kala
samalah semua penjawat awam ke sesiapa. Bila pencen, dia pun duduk di masjid, kemudian pergi haji ke apa, orang pun ambil gambar, Masya Allah, taubat selesai. Walaupun dia mungkin dah hilangkan harta awam berpuluh-puluh juta, ratusan juta. Selesai dengan hanya dia pergi bertaubat, datang ke masjid, harta dan menikmati kekayaan hasil daripada kecurian yang telah dia lakukan. Dan dia merasakan, dan orang awam juga merasakan, itu merupakan sesuatu yang okey, kerana dia dah taubat. Dan akhirnya dia encourage satu budaya di mana kita boleh curi harta orang, lepas tu kita taubat. Ambil 200-300 juta, lepas tu terlepas, bubuh lebay, pergi umrah, lepas tu pergi masjid, lepas tu okey, lepas tu hadiri majlis-majlis agama sikit, selesai masalah. Nabi mengelakkan persepsi yang salah ini. Nabi sebut, kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Tak, aku melihat dia di dalam neraka disebabkan sehelai kain yang ia curi semasa pembahagian harta. Kita mesti membetulkan persepsi ini terhadap agama, dan kita mesti membetulkan cara faham kita terhadap agama, sehingga kita jangan jadikan hubungan kita dengan Tuhan itu menjustifikasikan kezaliman kita terhadap orang lain. Kerana hubungan dengan Tuhan, Tuhan bukan saja menciptakan kita, Dia juga mencipta hamba-hambanya yang lain. Dan ini adalah perkara yang perlu kita fahami. Dan ini selalu saya sebut dalam banyak ucapan saya tentang kepentingan untuk membezakan dua dosa di dalam agama. Yang pertama ialah dosa yang membabitkan hubungan kita tadi dengan manusia. Dosa sejenis ini Nabi sentiasa cuba elakkan daripada ia didedahkan dalam banyak keadaan. Dosa yang kita dengan Tuhan, contohnya minum arak, dosa. Tak ada siapa kata tak dosa. Tapi dosa itu membabitkan antara individu dan Tuhan. Ada dosa zina, dosa termasuk daripada major sin. Tetapi ia membabitkan hamba Allah dengan Tuhan. Dia bertaubat tentangnya. Berjudi juga sama. Satu bahagian dosa lagi, dosa yang membabitkan dia dan hamba Tuhan yang lain. Dia pukul orang, dia ambil harta orang, dia curi harta orang, dia tipu harta orang. Yang ini tidak dapat diselesaikan hanya dia dan Tuhan, melainkan dia kena meminta halal daripada orang yang telah dia zalimi. Maka sebab itu para fuqaha, para ulama, disebut dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, umpamanya, kalau dosa dia dengan Tuhan, dia taubat dengan Tuhan. Tapi ada jika membabitkan hamba-hamba Tuhan yang lain, dia mesti minta ampun dan minta maaf dan minta halal, yastahil minhu. Dia mesti meminta halal atau meminta maaf daripada orang yang berkenaan. Nabi SAW membezakan hal ini. Biasanya dosa pribadi bila datang kepada Nabi SAW, Nabi tak mau ambil kes. Saya selalu sebut kisah yang masyhur di dalam yang disebut oleh dalam Sahih Muslim. Satu orang lelaki yang datang kepada Nabi. Nabi duduk dalam majlis. Dia kata, ya Rasulullah, inni alashtu imra'atan fi aqsal Madinah. Aku berubat satu orang perempuan di ujung kampung, di ujung bandar. Aku buat semua dengan dia, kecuali tak zina. Nabi diam. Kata Umar, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, keburukan kau. Mengapa tidak engkau menutup keaibanmu sendiri? Nabi tak mau ambil kes tu. Bila dia dengar Umar kata begitu, dia tengok Nabi hanya duduk dan diam. Dia pergi.
Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran. Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikan salat di antara dua tebing siang, daripada subuhnya, daripada paginya sehingga zuhur, dan bahagian-bahagian daripada malam, maghrib dan isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Yakni salat memadamkan dosa-dosa yang seperti itu. Kalau salat memadamkan dosa, demikian syahid memadamkan dosa. Tapi syahid tidak memadamkan dosa orang yang mencuri. Demikian salat tidak memadamkan dosa orang yang mencuri. Demikian orang yang rasuah, yang menzalimi orang lain. Tapi saya nak ceritanya ialah Nabi tidak ambil kes ni. Sama dengan kisah Ma'iz bin Malik yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya. Apabila Ma'iz datang kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, inni zalamtu nafsi wa zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku menzalimi diriku, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak mau dengar dia. Dalam sebahagian riwayat dia kata, "Faturida wa ukhrija." Dia dihalau keluar, dia masuk tempat Nabi, dia halau keluar dia. Dia datang lagi besok. "Rasulullah, aku ni zalimkan diriku, aku berzina. Tolong ambil tindakan padaku." Nabi halau dia keluar. Dalam riwayat lain dia kata Nabi hantar wakil pergi pada kaum dia, kaum Ma'iz bin Malik. Tanya, dia kata, "Ma'iz ni dia ada masalah ke otak dia ni? Dia duk mengadu." Mereka kata, "La na'lamuhu illa khair wa fiyul aql wa min salihina." Satu orang yang waras akal dia dan orang baik di kalangan kami. Tapi Nabi tak ambil tindakan pada dia. Besok dia datang lagi, dia buat aduan yang sama, barulah tindakan diambil pada dia. Dia mau sangat. Kenapa Nabi tak ambil tindakan? Para ulama hadis, termasuk Al-Imam Nawawi, saya sebut Imam Nawawi ni pasal di Malaysia mazhab Syafi'i. Nawawi merupakan tokoh yang menjadi rujukan. An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis Sahih Muslim dan selain Nawawi selepas daripada dan sebelum daripada itu, selepas dan sebelum daripada itu, menyebutkan Nabi hakikatnya tak mau dosa-dosa ini dibawa ke qadi, dibawa ke mahkamah, supaya seseorang bertaubat antara dia dengan Tuhan. Kerana bukan syarat taubat itu mesti dia dihukum. Tapi dia datang, dia mau hukuman itu berjalan, maka dihukum kepada dia. Tetapi Nabi SAW bertindak kepada dosa yang membabitkan, yang membahayakan orang lain.